Dan bercakap mengenai vaksin ini, nampaknya kita bukan bercakap saja. Dan akan bersama kita di talian adalah Brigadier General Datuk Dr. A. Halim Basari, merupakan pengarah farmasi bahagian perkhidmatan kesihatan ATM, yang akan memperkatakan mengenai ATM terima vaksin COVID-19. Dan kita akan kupaskan bersama beliau dalam talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Datuk. Waalaikumsalam. Nurul dan Ana, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Datuk. Alhamdulillah. Berita gembira untuk pasukan anggota ATM, Datuk. Ya, sudah tentunya. Itu tahniah diucapkan. Okey Datuk, di mana kita tahu ya, seramai 4,670 petugas kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara akan diberi keutamaan terlebih dahulu untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 apabila sejumlah 10,530 dos vaksin tersebut diterima pasukan keselamatan itu bagi peringkat pertama, iaitu bermula pada hari ini. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan perkabaran berita mengenainya. Ya, terima kasih. Ya. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada pihak kerajaan dan Majlis Tertinggi ATM, khususnya kerana telah memberi kepercayaan kepada Markas Angkatan Tentera Bahagian Perkhidmatan Kesihatan untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi pada pagi yang bersejarah tadi, kami telah menerima sejumlah vaksin untuk 2,300 penerima selepas delivery telah dibuat kepada Hospital Kuala Lumpur. Jadi dengan adanya penghantaran yang pertama ini disusuli dengan penghantaran kedua, ketiga dan keempat, kelima, kita bolehlah mulakan proses vaksinasi selepas yang amat berhormat Perdana Menteri kita terima pada 24 bulan. Datuk, juga difahamkan terdapat akan diadakan 5 orang kata peringkat untuk penghantaran vaksin di ATM, untuk ATM ni kan. Bagaimana agaknya? Boleh Datuk jelaskan berkenaan fasa 1 hingga ke fasa 5 nanti? Dalam fasa 1 ini kedatangan stok ini secara peringkat, ada 5 penghantaran setiap minggu yang telah pun kami dimaklumkan oleh pihak syarikat. Jadi begitu juga dengan pusat simpanan vaksin yang lain di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi disebabkan ianya datang secara berperingkat, kita akan laksanakan program ini nanti secara berperingkat jugalah, bermula daripada pusat simpanan vaksin itu sendiri. Contohnya di Kuala Lumpur ni, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan akan dijadikan tempat pusat suntikan selepas pada 24 bulan nanti. Dimulakan dengan petugas kesihatan dalam kawasan di sini. Jadi kita akan memanggil mereka untuk datang ke Wangsa Maju untuk mendapatkan suntikan masing-masing. Okey, itu dia. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga mengenai rancangan pengagihan vaksin ini, di mana aset ATM yang digunakan dan juga proses pengagihan itu berlangsung bagaimana, Datuk? Ya, kita akan menggunakan aset-aset yang boleh kita deploy. Kita akan mohon bantuan daripada perkhidmatan tentera darat dan juga tentera udara, dari segi penerbangan TUDM maupun mungkin helikopter ke tempat-tempat yang agak jauh ke dalam, dan di samping itu laluan darat lah. Itu dia. Datuk, bagaimana pula mungkin ramai akan orang kata ragu ataupun bimbang berkenaan dengan aspek keselamatan vaksin tersebut kan, dan difahamkan Datuk sebentar tadi menyebut pusat suntikan akan berada di Hospital Tuanku Mizan. Bagaimana pula dengan penjagaan rangkaian sejuk dia vaksin ni? Kami ada 5 pusat simpanan vaksin yang lain. Satu di Hospital Angkatan Tentera Terendak di Melaka, Hospital Angkatan Tentera Lumut, di Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu Sabah, dan juga Rumah Sakit Angkatan Tentera di Kuching.
Jadi daripada 5 pusat simpanan dan juga akan menjadi hub untuk kita mulakan suntikan ini nanti mengikut penghantaran lah yang akan dibuat. Contohnya saya diberitahu besok hospital kita di Lumut dan di Terendak akan terima vaksin, dan pada 25 bulan Kota Kinabalu hospital kita di sana pula terima vaksin, dan kita akan mulakan di situ dahululah sehingga kita selesaikan petugas kesihatan, kemudian akan masuk kepada kumpulan utama kedua, iaitu petugas-petugas bukan kesihatan. Dan ia merangkumi anggota tentera dan juga anggota awam yang bekerja di dalam ATM. Okey Datuk, seperti mana kita sedia maklum bahawa vaksin diterima bermula hari ini, dan kita nak tahu juga penerimaan vaksin itu kepada golongan barisan pertahanan ATM khasnya akan berlanjutan sampai tempoh bila pengagihan tu Datuk? Okey, untuk fasa 1 ni kita hanya dapat bekalan dalam 32%. Apabila masuk ke fasa kedua nanti, bakinya kita akan terima, dan kemungkinan besar pada Ogos hujung fasa kedua kita mampu menyempurnakanlah program vaksinasi dalam ATM ini. Sebelum kita mula masuk fasa ketiga, kita akan berikan kepada keluarga tanggungan dan juga veteran ATM. Atau mungkin daripada saya berkenaan dengan aspek keselamatan penjagaan vaksin tu Datuk, macam mana sekarang ni ATM nak memastikan bahawa vaksin tersebut berada dalam keadaan yang baik sehinggalah ke fasa kedua ini? InsyaAllah kita mendapat aset-aset yang sama macam Kementerian Kesihatan untuk menyimpan di dalam peti beku, peti sejuk, peralatan-peralatan sokongan yang lain, semuanya dibuat secara berpusat dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Jadi apa yang kami ada tidak berbeza dengan apa yang Kementerian Kesihatan rancangkan, dan kemungkinan besar kita akan bekerjasama rapatlah untuk sama-sama menentukan program vaksinasi nasional ini berjaya lah. Okey, itu dia insya-Allah, dan kita doakan segalanya berjalan dengan lancar dan semoga wabak COVID-19 ini dapat dihentikan. Okey Datuk Dan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita di talian, iaitu Brigadier General Datuk Dr. A. Halim Basari, merupakan pengarah farmasi bahagian perkhidmatan kesihatan ATM, atas perkongsian yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai ATM terima vaksin COVID-19. Dan